الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan daurah bagi kitab Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj dan kitab Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Dan kita sambung pada bait yang ke-26 bagi kitab Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Setelahnya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Setelahnya terlihat sekelompok manusia bercucuk tanam juga turut tuai hasilnya. Jadi Nabi SAW ketika di dalam perjalanan Isra, ini masih dalam perjalanan Isra Nabi SAW, masih tidak Mi'raj lagi, tidak naik lagi ke langit. Jadi kita dah baca semalam apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi bertemu dengan ataupun melihat Ifrit di tengah jalan, dan kemudian Sayyidina Jibril AS mengajarkan kepada Rasulullah doa bagaimana untuk mengelakkan daripada Ifrit. Yang kedua, Nabi SAW melihat sekelompok manusia bercucuk tanam, yang mana disebut di dalam riwayat yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin. Setelahnya terlihat sekelompok manusia bercucuk tanam juga turut tuai hasilnya pada hari yang sama. Bercucuk tanam pada hari yang sama, menuai hasil pada hari yang sama. Ditanya pada Jibril, siapakah mereka? Dijawabnya, itumu jahidin di jalannya. Jadi bila mana Nabi SAW bertanya, ya Jibrilu, ma hadha? Sayyidina Rasul SAW bertanya, ma hadha? Nabi tak tanya, man hadha? Jadi di sini saya gunakan dengan istilah siapakah mereka. Jadi ini mungkin perlu pembetulan sedikit. Siapakah mereka itu perlu pembetulan. Karena sebenarnya Sayyidina Rasul bukan bertanya siapa mereka. Sayyidina Rasul SAW bertanya, apakah mereka? Apakah perkara tersebut? Ma hadha? Ma hadha dengan maksud bertanya pada halil musyahad. Jadi perkara yang dilihat, dipandang pada ketika tersebut. Ya. Jadi boleh tukar dari sini, boleh tukar ni. Dapat. Ditanya pada Jibril, apa yang dilihatnya? Apa yang dilihatnya? Tukar itu. Jadi ditanya pada Jibril, siapakah mereka? Siapakah mereka tu potong, tukar baru. Ditanya pada Jibril, apa yang dilihatnya?
Dijawabnya itu mujahidin di jalannya. Di bawah betul. Karena Rasulullah tidak bertanya siapa, man, tapi Nabi bertanya ma hadza. Ma hadza dengan maksud ma hadzal hal al-musyahad atau ma hadzal al-masal. Ni apa dia benda yang aku lihat ni. Dan disebabkan itu Al-Imam Dardir rahimahullahu taala mengatakan sa'ala bima duna man. Rasulullah bertanya dengan ma, bukan bertanya dengan man. Nabi tak tanya pada individu dalam tu. Nabi bertanya kepada apa yang dilihat dalam tu. Apa misalnya? Maksudnya seakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui pada malam tersebut baginda berada pada alam misal, alamul misal, iaitu pada alam yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan misal untuk diberikan panduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian walima lam yakun hadha amrul 'adah. Sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an halihim duna ma marra fa innahu lam yubadar bis-su'al. Jadi sebelum ni Nabi tak tanya. Kalau pasal Nabi tak tanya sebelum tu tentang solat. Kenapa kena sembahyang di tempat ini? Kenapa kena sembahyang di tempat ini? Kenapa kena sembahyang di tempat ini? Kenapa? Karena solat yang pertama perkara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita tambah karena ianya berkait dengan Rabb. Dia berkait dengan Tuhan. Dia berkait dengan Tuhan, ibadah, maka Nabi tidak bertanya. Terus dilakukan tanpa soal. Ini sya'nul Habib. Ini sifatnya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkara yang dilihat ni, kenapa Nabi tanya? Kerana benda ni bukan benda biasa. Biasanya orang kalau tanam akan tumbuh beberapa tempoh. Tiba-tiba ni dalam masalah ni, orang ni tanam, satu kelompok manusia ni tanam, tumbuh hari yang sama, tanam keluar pada waktu yang sama, tanam keluar pada waktu yang sama. Dan hal ni hal yang ajib. Maka kerana itu beliau bertanya kepada Sayyiduna Jibril alaihi salam. Maka ditanya, ma hadha? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut di sini, dijawabnya itu mujahidin di jalannya. Sayyidina Jibril mengatakan ini adalah mujahidin fi sabilillah. Ini kelompok yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Jibril, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Ini adalah para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Digandakan kebaikan kepada mereka 700 kali ganda, tidak dikecewa. So digandakan kepada para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada 1 ke 700 kali ganda pahala. Itu dha'af lahum al-hasanatu bi 700 di'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlufu. Jadi tidak pernah dikecewakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan mujahidin fi sabilillah. Tamam. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perkara yang mereka habiskan di jalan Allah diganti kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah taala dengan gandaan yang luar biasa. Jadi gambarannya seperti orang yang bercucuk tanam dan akan terbit hasilnya terus, tidak rugi-rugi. Jadi dengan apa yang telah dihabiskan oleh para mujahidin di jalan Allah, dengan kewangan mereka, dengan kuda yang mereka siapkan, dengan kenderaan yang mereka siapkan, kalau bukan kuda sekalipun, dengan senjata yang mereka siapkan, pembinaan sur ataupun sempadan ataupun tembok yang mereka habiskan masa dan tenaga mereka, kesemua tadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti orang yang bercucuk tanam dan mendapatkan hasil dengan segera. Tamam. Ini peristiwa yang pertama dilihat oleh Rasulullah. Yang kedua dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, semerbak haruman tercium oleh baginda
rupanya dari tukang sikat yang dimulia. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercium bau yang sangat harum. Dan bila mana Nabi tercium bau yang harum tadi, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, ma hadhihi ar-raihah?" Bau apa ini, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Jibril alaihi salam, "Hadhihi raihatu mashitah, raihatu mashitata binti Fir'aun." Mashitah binti Fir'aun. Jadi Mashitah bukan anak Fir'aun. Nah, di sini ini adalah ciuman bau Mashitah binti Fir'aun, maksudnya tukang sikat rambut anaknya Fir'aun wa auladiha. Nah, yang tukang sikat rambut anaknya Fir'aun dan juga anak-anaknya, anak perempuan Fir'aun dan anak-anak Fir'aun. Tamam. Boleh baca doa, hadhihi raihatu mashitah, mashitata bint Fir'aun wa auladaha. Ana mashitah isim fa'il, ta'mal amal fa'il. Nah, dan binta jadi maf'ul. Nah, maf'ul kepada isim fa'il ni, dan kemudian auladaha ataf kepada bin. Jadi hadhihi raihatu mashitata bint Fir'aun wa auladaha. Baik. Jadi ini bauan daripada tukang sikat anak perempuan Fir'aun dan juga anak-anak Fir'aun yang lain. Dia tukang sikat. Jadi ceritanya ma'ruf, kita sedia maklum. Dibunuh Fir'aun, muka surat seterusnya, bait yang ke-30. Dibunuh Fir'aun kerana pertahankan imannya bersama dua anaknya dan suami tercinta. Bersama dua anaknya dan suami tercinta. Baca suami, baca kena laju sikit suami itu. Dengan suami. Nah, bersama dua anaknya dan suami tercinta. Maka Sayyidatuna Mashitah yang namanya tidak dikenal, cuma diketahui bahawa beliau adalah tukang sikatnya Rasul anak Fir'aun, bertugas di dalam istana Fir'aun. Dan ketika jatuhnya sikatnya ketika sedang menyikat rambut anak Fir'aun, maka beliau membaca Bismillah ta'isa Fir'aun. Ta'isa Fir'aun. Ta'isa maksud dia apa dia? Maksudnya celaka Fir'aun. Bismillah, dengan nama Allah, celaka Fir'aun. Sebut celaka Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka anak Fir'aun bertanya, awalaki rabbun ghaira abi? Kamu ada Tuhan lain selain pak aku? Qalat na'am. Ya. Ya tadi bukan kata pak hang Tuhan, ada Tuhan lain. Nah, ya tu maksudnya ya aku ada Tuhan yang lain, tapi pak hang bukan Tuhan. Itu maksudnya. Qalat fa akhbara bidzalika abi. Fa ukhbiru bidzalika abi. Maksudnya ukhbiru, boleh tak kalau aku bagi tahu dekat pak aku apa yang kamu sebut tadi, ataupun kamu sebutkan tentang ada Tuhan lain selain daripada dia? Maka kata Mashitah, na'am, sila. Fa akhbarathu fada'aha faqal, maka bila mana dibagi tahu tentang keadaan tersebut, Fir'aun memanggil Mashitah, lalu ditanya, alaka rabbi ghairi, alaki rabbi ghairi, kamu ada Tuhan lain selain aku? Qalat na'am, rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kamu pun makhluk juga, kamu bukan Tuhan. Wa kana lil mar'ati ibnan wa zawjun fa arsala ilaihim farawada al mar'atu wa zawjuha an yarji'a an dinihima fa abaya. Kedua-dua mereka dipaksa ditangkap, bukan dia saja, ditangkap anak dia dua orang, termasuk dengan suaminya sendiri ditangkap.
dan mereka dipaksa untuk kembali semula kepada agama Firaun, menyembah Firaun, dan kalau tak mau mereka akan dibunuh. Sehinggalah kedua mereka tetap juga dengan keadaan tersebut, dan mereka diletakkan baqarah bi baqaratin min nuhasin, lembu daripada nuhas, lembu daripada tembaga. Pernah tengok? Dulu ada pernah buat pertunjukan di City Plaza dulu. Zaman City Plaza dulu lah. Buat kat atas dia buat tortura. Jenis bentuk-bentuk penyiksaan pada zaman dulu. Ada satu jenis penyiksaan tadi, lembu. Lembu yang besar, ada pintu dekat perut lembu tu. Lembu dibuat daripada tembaga. Dan itu salah satu bentuk penyiksaan yang digunakan pada zaman dulu untuk bakar orang. Mana-mana yang bertentangan dengan kerajaan pada waktu tersebut ataupun pihak yang tertentu, maka mereka akan masukkan orang yang bersalah tadi ke dalam lembu tu, ditutup pintu, dibakar api di bawah. Bayang macam, dan akan keluar asap daripada hidung lembu tersebut, dan bunyi orang yang menjerit dalam lembu tadi seakan-akan lembu, dan macam keluar bunyi lembu tu sedang mengeram. Jadi memang menyiksakan lah, kerana duduk pula dalam api tengah panah dalam bekas tembaga. Dan Sayyidatina Masyitah, suaminya dan anak-anaknya disiksa begitu, dan dibunuh dengan cara macam itu, dimasukkan ke dalam tersebut. Kalau kena bakar terus, kena pancung terus, yang tu kita rasa kalau bukan bakar lah, pancung terus, yang tu masih kira terus selesai. Tapi tak, Firaun bukan nak yang tu. Dia nak mereka ni rasa seakan-akan ni siksaan dia. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala tukar. Yang dinampak oleh beliau, oleh Firaun pada waktu itu dengan siksaan, sebaliknya dirasakan oleh Sayyidatuna Masyitah dan keluarganya dengan nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu ketika nak dilemparkan, masa ketika tersebut, salah seorang anak kepada Masyitah masih lagi menyusu waktu itu, Radhi'ah. Seorang dah masuk dah. Tak seorang, ada dua orang anak lelaki. Anak seorang dah masuk, tuan bayang lah. Masuk depan mata, masuk suami dulu. Dah masuk suami dah menjerit, dah wafat. Masuk anak pula, so berjincang lagi nak masuk, ke nak kembali semula kepada agama Firaun. Maka pada ketika inilah anak tersebut menyebut, ini Radhi'ah, waktu nak masuk tu dia rasa kesian. Dia bukan takut, Masyitah tak takut dengan siksaan. Yang dia bimbang waktu tu, dia rasa rahmat dengan anak dia waktu tu, anak dia yang kecil lagi. Maka kata anak tersebut, ya ummah qa'i wa la taqa'asi fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku yang tercinta, masuklah ke dalam api ini, dalam perut lembu tersebut. Nah, qa'i maksudnya apa dia? Maksudnya kamu lemparkan dirimu ke dalamnya. Masukkan dirimu ke dalam tersebut, sama dengan aku. Kamu di pihak yang benar, jangan patah balik, kata beliau. Maka terus beliau masuk, dan kesemua mereka wafat pada hari tersebut. Sama. Jadi di sini kisah ini menunjukkan kepada kita bahawa keluarga Masyitah ni keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewangikan pusara mereka, dan Rasulullah melalui pusara mereka. Maksudnya dia di dunia. Jadi peristiwa Isra dilihat oleh Nabi dalam alam misal ni di dunia. Maksudnya dilihat oleh Nabi dengan perkara-perkara tersebut. Maksudnya ditanam pokok, tumbuh balik, semua dalam dunia. Maksudnya kalau dibuka hijab kepada seseorang, akan dilihat perkara tersebut, dan Nabi melihat perkara itu. Nabi melihat perkara tersebut berlaku. Dan seperti mana para mujahidin disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak mati, bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dengan setiap masa. Baik. Jadi di sini dalam cerita ni kata anak kecil Sayyidatuna Masyitah ini menangis, bercakap, ya ummah, kata dia, wahai ibuku yang tercinta. Dan ini salah seorang
daripada anak-anak kecil yang boleh bercakap ketika masih lagi di dalam buayan, ataupun kanak-kanak yang masih kecil belum sampai umur bercakap dah bercakap. Dan disebutkan oleh para ulama beberapa budak yang mana boleh bercakap, dan musannif iaitu al-Imam Najmuddin Ghaiti rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ada 4 orang budak yang boleh bercakap ketika mana masih kecil. Yang pertama anak Masyitah, yang ni dalam kisah ni. Yang kedua Syahidu Yusuf, iaitu yang menjadi saksi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf dituduh oleh Sayyidatuna Zaliqah sebelum beliau bertaubat bahawa Sayyidina Yusuf alaihissalam yang menggodanya. Tengok kain koyak kat belakang. Budak tu kata kalau kain koyak kat belakang, maknanya Sayyidina Yusuf bari, selamat daripada tuduhan. Kalau kain koyak daripada depan, maknanya Sayyidina Yusuf bersalah. Yang bersalahnya yang betulnya Zaliqah atau Zulaikha. Tengok kain koyak kat belakang. Tapi disebabkan kerana tu, kata orang perempuan, dia tak akan boleh kalah, dia mesti menang. Itu orang Melayu kata lah ni, perempuan tak kalah dia. Masuk penjara juga Nabi Yusuf AS. Masuk penjara. Jadi Zaliqah kata macam mana pun aku tak dapat, masuk penjara. Jadi masuk penjara Nabi Yusuf AS, masuk penjara. Dan kisah Nabi Yusuf AS tafsiran kalau dibaca dalam Al-Quranul Karim, boleh dikeluarkan panduan kepada anak-anak muda, khususnya terhadap fitnah dan juga perkara yang perlu mereka lakukan ketika zaman muda mereka. Kisah Nabi Yusuf AS tu kisah yang sangat agung. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Sahibu Juraij. Sahibu Juraij, iaitu anak yang dipanggil oleh Sayyidina Juraij untuk menjadi saksi tentang tuduhan kaumnya bahawa dia telah berzina dengan seorang perempuan. Sayyidina Juraij ini orang daripada negara Eropah. Makamnya di mana? Di Greece. Juraij. Kata Syekh Hamzah Yusuf, beliau pernah melawat makam Juraij. Juraij dalam bahasa Arab, hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Dalam bahasa Inggeris dipanggil George. Juraij, George. Dan ada satu gereja di Greece namanya Gereja Saint George. Gereja Saint George. Dan Kristian Ortodoks, Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala, pendiri kepada Zaituna Institute di California, beliau sebelum Islam beragama Kristian. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Dia mengaji 10 tahun di negara Arab dan balik buka pondok di Amerika. Dan dia salah seorang daripada orang yang menjadi pendakwah besar di Amerika sekarang, alim dalam mazhab Maliki, ahli sunnah kita lah, Syairah. Dan beliau anak murid kepada Syekh bin Bayyah, Syekh Abdullah bin Bayyah, anak murid kepada Syekh Murabit Al-Hajj. Dan beliau belajar di Mauritania. Yang kata cerita dia, saya pernah baca cerita dia, dan dia kata waktu sebelum dia, masa dia kecil, umur dia 9 tahun, kalau tak silap saya lah, umur 9 tahun atau umur 7 tahun, ayah dia pernah hantar, ayah dia profesor dan berpegang dengan faham Kristian Ortodoks, pernah hantar mereka untuk pergi buat haji. Haji Kristian Ortodoks di Greece, daripada haji pilgrim sebenarnya. Haji mereka di Greece. Dan mereka akan pergi ke satu gereja namanya Gereja Saint George. Bila masuk dalam gereja tu, kata dia, dia pergi dengan kakak dia nama Nabila. Jadi dia kata, kami dua orang pergi haji tu, kami dua orang lah Allah Ta'ala bagi hidayah masuk Islam. Duduk masuk Islam. Kakak dia Nabila dengan beliau Syekh Hamzah Yusuf Hansen hafizahullah ta'ala. Jadi kata dia, waktu tu dia masuk dalam gereja tadi, nampak ada satu cermin. Dalam cermin tu ada seorang lelaki sedang duduk atas kursi, yang telah mati 1000 tahun, tapi jasad masih elok lagi. Siapa dia orang tu? Saint George. Saint George tu masih elok lagi tubuh dia, boleh dilihat wajah dia, duduk atas kursi. Kemudian setiap budak akan masuk
Dan setiap orang yang menunaikan haji di kalangan Kristian Ortodok, dia akan cium kaki Badri itu, hak duduk atas kursi itu, yang telah wafat tadi. Badri ni mati lama dah, 1000 tahun. Jadi dia kata waktu dia cium kaki itu, dia tengok, dan dia kata waktu tu baru dia rasa siapa yang hidup sebenarnya dan siapa yang mati. Yang hidup orang yang dalam cermin ni, yang duduk di keliling ni semuanya mati sebenarnya. Dan tu adalah Sayyidina Juraij ni yang kita baca. Dia bukan Kristian, dia Islam. Nah, dia pengikut kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi Kristian mengeluarkan jasad beliau daripada makam, diletakkan dalam cermin macam tu dengan harapan, maka mereka faham, mereka tahu kata ada people of God, mereka tahu kata ada wali Allah Ta'ala, dan mereka tahu Juraij adalah wali Allah Ta'ala. Akhirnya mereka menyembah wali tersebut. Ini menyembah wali ni. Menyembah wali itu yang dimaksudkan. Sebab tu Nabi kata, la'anallah al-yahuda wal nasara ittaqadha qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah mengambil kubur para nabi mereka sebagai tempat sujud mereka. Baik, adakah muslimin buat macam tu kepada kubur wali-wali mereka? Tak. Para muslimin bukan pergi sembah kubur. Kita pergi lawat maqam para awliya, bukan menyembah kubur. Kita bertawassul dengan para wali, tawassul dengan sembah syai'. Al-farq bayyin. Perbezaan yang jelas antara dua benda tersebut. Kita bertawassul, hakikatnya kita minta dengan Allah. Lepas tu kita baca dalam tawassul dia, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihabibikal Mustafa wa bijahi sahibi hadzal maqam. Kita baca macam tu. Ya Allah, awal sibuk ya Allah dah. Ya Allah, saya bertawassul dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad dan juga kepada sahib hadzal maqam. Ni pemilik maqam ini. Yang tu kita baca doa. Kita minta dengan siapa? Minta dengan Allah, bukan minta dengan wali tu. Kata awak tak minta dengan Allah Ta'ala terus. Kenapa nak kena guna jah wali? Kelebihan wali tersebut. Ni jahil. Nabi SAW sendiri yang ajak benda tu. Nabi yang ajak doa macam tu. Nampak? Banyaklah cerita. Kalau cerita yang tu terasa kita pernah baca di sini kitab apa ni, Ajwibah Ghaliyah. Rasanya pernah baca no, Ustaz? Pernah baca kan? Tak pernah baca no? Hak yang Habib Zain punya buku, hak jawab balik pasal hak Wahabi duk tanya soalan apa semua tu, kita jawab. Hak Habib Zain tak pernah baca. Oh, dia pernah baca lah. Nantilah ada rezeki kita baca. Moga panjang lagi lah. Daurah ni dah kali ke-7 dah. Tak tahu daurah kali ke-100 kan nanti kita baca lah kitab tu. InsyaAllah. Baik. Jadi tu tempat saya teringin nak pergi jumpa sebenarnya, nak pergi tengok di Greece. Kebetulan sebelum pandemik, keluarga ada buat, keluarga saya lah, sebelum arwah ayah meninggal, kami di Mesir waktu tu, tengok ada tiket murah nak pergi ke Belanda, rumah pakcik saya di Belanda, abang ayah saya. Kami satu keluarga akak ni dah apa ni, beli tiket apa semua dah siap. Saya pergi daripada Mesir murah sikit dengan keluarga. Dan kebetulan kami akan singgah di Greece. Saya yang penerbangan daripada Mesir akan singgah di Greece. Singgah di Greece tu saya tengok lah berapa jam. Kok boleh turun pergi ke gereja St. George tu. Saya bukan nak disembah dia, nak pergi tengok wajah wali Allah Ta'ala tersebut. Yang gereja tersebut dibuka katanya kepada orang ramai. Tak tahulah kok orang yang bukan Islam, yang bukan Kristian boleh masuk ke tidak, Allah Alam lah. Tapi gereja tersebut gereja lama lah di Greece, dan itu tempat untuk mereka melakukan ibadah haji bagi kelompok Kristian Ortodoks. Ceritanya gitulah, masih ada lagi. Jadi kalau orang tanya siapa dia, Juraij. Juraij kalau ikut pandangan apa ni Syekh Hamzah, maknanya adalah George, iaitu gereja St. George lah, dan beliau adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Kristian. Jadi makruf cerita Juraij. Macam mana dia semayang, mak dia datang panggil dia, kemudian dia pun sebut ya Rab ummi wa salati, maka dia teruskan solat. Mak aku ke solatku, maka dia terus semayang. Mak dia datang lagi, panggil lagi ya Juraij, kemudian dia pun sebut lagi ummi wa salati, ya Rab, wahai Tuhan, mak aku ke solatku. Akhirnya dia teruskan solat juga.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana Juraiju faqihan laqata'a salatah." Kalau Juraij faqih, dia akan potong solat dia. Dia akan putuskan solat dia. Wa ajaba ummah, dan dia akan mengambil ataupun menjawab panggilan ibunya. Kenapa? Karena mazhab dalam agama tersebut pada ketika itu boleh untuk menyahut seruan ibu kalau kata diseru oleh ibu dalam solat mereka. Tapi Sayyidina Juraij memilih pandangan yang muqabil. Maksudnya dia ambil pandangan yang bukan pandangan yang rajih dalam mazhab dia sendiri. Dalam pandangan mazhab dia sendiri, dia ambil pandangan yang muqabil rajih. Itu tidak menyahut seruan ibunya, meneruskan solat. Maka akhirnya ibunya berasa hati. Sebab tu ibu-ibu jaga-jaga. Ibu jaga-jaga. Doa kita ni kena hati-hati dengan anak kita. Jangan kita doa benda yang bukan-bukan. Marah macam mana ke anak ni pun doa yang baik-baik. Bahaya ibu ni doa dia. Zamakhsyari, kaki dia putus sebelah. Keh dia, kerana waktu dia kecil, Imam Zamakhsyari, Jarullah, pengarang kitab Kasyaf, Mu'tazili. Dia Mu'tazilah. Dia waktu kecil pernah main burung, dia kerak kaki burung. Dia ganah. Waktu kecil dia main burung, dia kerak kaki burung. Mak dia marah. Mak dia kata, putus kaki kamu. Kamu putus kaki burung. Putus kaki dia. Lepas tu jatuh budak. Imam Zamakhsyari, kaki dia putus sebelah. Orang tanya, kenapa kaki kamu putus? Kerana doa ibu saya. Kerana saya waktu kecil dulu pernah main seekor burung, dan saya ni abang kata dia buah lah, dia pergi kerak kaki burung tu. Maka mak saya sebut, kamu kerak kaki dia, putus kaki kamu. Putus kaki dia selepas tu. Naik kuda, dia kata saya terjatuh, kaki saya tak mampu diselamatkan. Maka akhirnya doktor ambil pendekatan kena kerak kaki tersebut. Dan bila kena kerak kaki tadi, teringat balik dengan doa mak dia. Mak dia yang doa suruh kaki dia putih. Ni hati-hati ibu. Jangan doa yang bukan-bukan kat anak-anak. Anak-anak kecil suka teriak waktu kecil. Suka teriak. Kadang ada mak dia tak tahan. Tu kecil-kecil dia tak tahan, anak dia rejak teriak, merengek. Dia kata budak ni rejak teriak daripada hantu. Jadi hantu budak tu besar. Jaga. Dia tak baca hadis. Dalam hadis ada riwayat disebut oleh Al-Imam Jamaluddin dalam kitabnya Al-Barakah Sa'i wal Harakah, katanya ada dalam kitab ini pun ada dalam kitab Khawlul Badi' Imam Saqawi. Kanak-kanak ketika kecil 4 bulan pertama, ketika dia menangis, itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kita tak faham. Budak-budak ketika menangis 4 bulan pertama, itu adalah mengucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka masa tu menasyidlah la ilaha illallah sama dengan dia. Dia pun la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah sekali. Dia doa, wah tu la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Lagi dia senyap. Okey apa? Okey, sama-sama dengan dia. 4 bulan kedua, 4 bulan dah selesai. 4 bulan kedua kalau dia merengek dan menangis, itu adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Dan 4 bulan yang ketiga adalah tempoh dia mendoakan ibu dan ayahnya dengan kebaikan dan pengampunan. Ni dalam masa setahun tu. Setahun tu budak, ketika mana dia duk menangis-nangis tu, tangisan tadi adalah dengan maksud tersebut. 4 bulan pertama tauhid, 4 bulan yang kedua berselawat kepada junjungan besar, 4 bulan yang ketiga adalah mendoakan kebaikan dan pengampunan untuk ibu dan ayahnya. Hati-hati ibu ayah, jangan doakan yang buruk-buruk kepada anak-anak macam mana sekalipun. Doa yang baik-baik kepada mereka. Doa yang baik-baik kepada mereka, insya-Allah Allah Taala akan jadi anak kita ni anak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tengok ni, ibunya Juraij doakan kepada Sayyidina Juraij, ya Allah, jangan matikan Juraij kerana dia tak sahut panggilan aku ni. Jangan matikan dia selagi dia tidak dimalukan di depan wajahnya para pelacur. Doa macam tu. Katanya, Allahumma la tumithu hatta yunzara fi wujuhil mumisat.
Ya Allah, jangan matikan Juraij selagi mana tidak diperlihatkan dia di depan wajah mumisat, yakni az-zaniyat, para penzina. Punya nak marah mak ni, doa macam tu. Dan berlaku peristiwa tersebut, ada seorang perempuan pelacur yang tak ada seorang tengok dia melainkan akan berzina dengan dia. Apa kata lawa nak mampus ni, punya segak ni tak nak kata apa. Kalau dia main lintah dia, balong tu jam terus. Ni pelacur ni punya cantik, punya lawa, tak ada seorang yang tak tewas dengan dia. Kemah pergi tak mana pun jam. Maka orang ramai pakat cabar dia, kata kamu duk test orang lain semua boleh berjaya, test Juraij tengok. Kalau boleh berjaya, kemah. Dia pun pi duk pi goda Sayyidina Juraij. Pergi masuk dalam sauma'ah, dalam tempat tu macam-macam lah dia buat helah ni macam-macam lah. Kena hujan, buat nak main berteduh, Juraij bagi teduh, kawan pun buka baju semua. Selesai, duduk dalam bilik dua orang pula. Sayyidina Juraij buat tak tahu, naya macam tak ada apa, sumpah kayu tengok. Tension kawan, hui, gila dia ni orang ke apa ni? Ni Sayyidina Juraij ni wali azim, wali kibar, bukan orang biasa. Akhirnya dia kata tak boleh nak buat juga. Dia turun daripada tempat ibadah Sayyidina Juraij, jumpa dengan seorang pengembala lembu ataupun kambing. Pengembala tu pakai memang jam berzina. Berzina, mengandung. Ya, pelacur mana nak mengandung. Jadi dia mengandung tadi dengan tujuan. Pelacur kalau kata dia dah berzina banyak orang, mengandung buat apa? Dia boleh berzina lagi lepas ni. Tak, yang ni dia sengaja bagi mengandung. Dia biarkan untuk dia mengandung, akhirnya beranak-anak, dan kemudian dia maklumkan ke orang ramai, kat kawan-kawan dia, kata inilah anak Juraij. Kalau hangpa tak percaya, ni dah putih dia, ni anak Juraij. Maka akhirnya tersebar berita kata Juraij telah berzina dengan seorang perempuan ataupun pelacur yang tercantik sekali. Maka habislah pakat datang ke sauma'ah, kata ni apa abid apa ni, ahli ibadah apa berlakon. Ni orang zaman lalu tu kan, viral ni, panggil kuasa viral. Zaman-zaman tu nasib baik tak ada Facebook. Kalau ada, sampai lah kita boleh baca. Macam mana pok tu tulis kata kat Sayyidina Juraij. Bisingnya semua pakat kata, Sayyidina Juraij tak kata apa. Depa mai pukul beliau, tarik Sayyidina Juraij, dipukulnya beliau, diruntuhkan tempat ibadahnya beliau. Maksudnya dengan suasana yang luar biasa. Maka Sayyidina Juraij tanya, kenapa pukul aku? Tiba-tiba ni pukul aku ni kenapa? Maka mereka pun beritahu, kata kamu berzina. Boleh tanya lagi, berzina dengan siapa? Kata dia. Dia pun beritahu, kata dengan perempuan sekian-sekian. Ni anak kamu. Dia panggil budak tu. Panggil budak tu main, dan kemudian bila duduk dekat budak tadi, Sayyidina Juraij kata, izinkan saya untuk solat 2 rakaat. Ini dia ahli solat. Ahli solat Sayyidina Juraij. Ada hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buka dia dengan solat. Maka dia solat 2 rakaat. Setelah solat 2 rakaat, dia cucuk perut budak tu, pegang dengan tangan dia, dia cucuk perut budak tu. Cucuk perut budak tu, dia kata, wahai anak, cakaplah, aku ke ayah kamu? Maka budak tu terus bercakap, ayah saya adalah gembala. Ni budak ni boleh bercakap. Terkejut orang kampung. Orang negeri tu, dia budak bercakap, ni karamat yang mereka nampak depan mata. Dan akhirnya mereka terus minta maaf kepada Juraij dan maklumkan kepada beliau untuk kami bina kembali tempat ibadah kamu dengan emas kalau kamu nak. Kalau kamu nak, kami akan buat dengan emas. Dia tak buat balik dengan tanah liat. Yang aku buat dulu, kata dia. Ini zuhud. Dia dah pembalas aku kan, boleh buat emas. Ini wali. Dia bukan orang biasa. Dalam riwayat sebut dia ditangkap dan dibawa ke raja. Dan riwayat yang lain, dibawa kepada raja. Maksudnya beliau ceritanya terkenal. Sayyidina Juraij ni terkenal orang dia. Orang yang mustajab doanya, orang yang makruf di kampung tersebut, di negeri tadi, di Greece tu. Jadi bila nak bawa ke raja, dalam perjalanan, ni dia terkenal dengan doa ibunya tadi. Kan mak dia doa jangan dimatikan dia lagi, tidak dimalukan dia di depan wajah pelacur. Waktu jalan tu pelacur semua ni pakat duduk di sepanjang jalan, pakat ludah dia. Dia jalan-jalan, tangan dia dipasung kat tengkok dengan tangan, kemudian pelacur pakat ludah dia. Tui, ludah. Cih, ingat abid sangat rupanya, cari juga puak je kami kan. Gitu. Pakat ludah dia, ludah, dan dia senyum. Kena ludah senyum, kena ludah senyum. Sampai di depan raja tanya, kenapa senyum? Kata dia, saya dah terkenal dengan doa ibu saya.
Dia kata, saya dah terkena dengan doa ibu saya, iaitu ibu saya ketika mana saya tengah solat, dia datang panggil saya tak menyuk, dia doa, ya Allah jangan matikan Quraisy selagi mana tidak dimalukan di depan wajah para pelacur, dan hari ini saya telah dimalukan di depan wajah pelacur. Maka selesai dah doa ibu saya. Habis. Faham? Hati-hati ibu. Ibu-ibu jangan-jangan doa dengan yang tak baik kepada anak-anak. Doa yang baik-baik. Nak marah atau mana pun, terus tukar doa baik. Ha? Anak duk merempit keluar tak balik-balik rumah. Nah, ya Allah bagilah dia jadi orang yang rajin mengaji, ya Allah. Seperti mana dia keluar waktu malam ni, bagi dia keluar juga waktu malam lepas ni untuk pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengaji dan seumpamanya. Dia duk maki saja. Tak ada apa. Doa ibu, insya-Allah Allah Taala akan bagi barakah, insya-Allah. Nasabaklah kalau ada anak macam itulah. Sebab tu doa moga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang menjaga peribadi dan juga harga diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Cuba tengok di sini, kata saya sebut, perhatikanlah kisah ini, perhatikanlah Maulaya salli wa sallim daiman abada, perhatikanlah kisah ini wahai saudara. Iman itu sesuatu yang sangat berharga. Ya Allah jagalah iman kami dan keluarga, jangan digoyahkan dengan ujian dunia. Moga-moga kita aminkan doa tersebut agar dijaga keluarga kita daripada perkara yang tidak diinginkan. Tadi anak yang ketiga. Anak yang keempat boleh bercakap, Sayyidina Isa alaihissalam. Al-Imam Suyuti rahimahullah menyusun dan menambah lagi dua orang, daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada 4 orang tadi. Bukan 2 saja, malah ditambah lagi, bukan 4 saja, malah ditambah 2 lagi. Minta maaf, Sayyidina Imam Suyuti menambah jadi 7. Ada bukan 4 orang, 7 orang yang boleh bercakap ketika mana masih kecil. Disebutkan oleh beliau, takallama fil mahdi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Yahya wa Isa wal Qalil wa Maryam wa mubarri'u Jurayj thumma shahidu Yusufa wa tiflun lada al-ukhdudi yarwihi Muslimu wa tiflun alayhi marra bil ummati allati yuqalu laha tazni wa la tatakallamu wa ma syitatu fi ahdi fir'auna tifluha wa fi zamanil hadil mubarak yakhtimu. Ada 7 orang di sini. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang boleh bercakap ketika mana lahir. Sayyidina Yahya alaihi salam juga bercakap ketika mana masih kecil. Sayyidina Isa alaihi salam bercakap ketika kecil. Sayyidina Ibrahim juga bercakap ketika kecil. Sayyidina Maryam juga bercakap ketika kecil. Sayyidina Jurayj, Mubarri'u Jurayj, iaitu yang budak tadi, yang menyelesaikan masalah Jurayj, budak tu cakap juga. Kemudian yang menjadi syahid kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian tiflu ukhdud, anak yang mana sebelum dilemparkan ke dalam ukhdud, dalam budak yang waktu ketika ashabul ukhdud, ada yang budak lelaki itu pergi mengaji dengan tukang sihir. Dalam perjalanan dia jumpa dengan seorang wali, sebagian kata itu adalah Nabi Allah Ta'ala, dan dia mengaji dengan Nabi tersebut. Kemudian dia balik, bila pergi jumpa dengan tukang sihir. Tukang sihir tanya, kenapa lambat? Kata dia, kerana tadi mak saya halang dalam perjalanan, keluarga tak bagi mai dan seumpamanya ada kerja, maka dia dipukul. Kemudian dia pun balik, sampai di rumah lewat, dia bagi tahu pula, kata tukang sihir halang dia, kena pukul pula dengan keluarga. Setiap hari nak pergi mengaji, tapi pergi juga dengan tukang sihir. Pergi mengaji, jumpa tukang sihir. Akhirnya sampailah jumpa satu hari dengan seekor binatang menghalang jalan. Kata sebahagian ulama katanya singa, kata sebahagian kata badak yang besar yang menghalang jalan, dan kemudian dia ambil batu. Kemudian budak tadi kata, ya Allah, kalaulah dengan barakah guru yang saya belajar dengan dia itu benar, maka matikanlah binatang ini. Maka dia baling batu kepada binatang tadi, mati binatang tersebut. Maka yakinlah dia bahawa ajaran gurunya yang pertama tadi adalah benar, bukan tukang sihir. Kemudian dapat berita tadi sebar ke seluruh negeri, dan akhirnya dia ditangkap. Kemudian nak dibunuh dia, dan tidak terbunuh. Sampailah dia sendiri bagi tahu, kalau nak bunuh saya, bunuh jadi wali terus.
Jadi wali. Dia pergi mengaji lah. Bayang tok guru dia macam mana tak? Tok guru dia ditangkap dan digergaji kepala. Gergaji kepala. Bayang tanam setengah badan, gaji kepala daripada atas. Dia waktu nak ditangkap tak boleh dibunuh. Oh, tok guru nak gaji kepala, dia tak kena. Dia nak bunuh tak boleh. Ya, kadang-kadang al-mafdhul ataupun boleh jadi anak murid lebih pada tok guru. Boleh jadi. Boleh jadi dia lebih pada tok guru. Tok guru syahid dah. Dia tak boleh lagi. Nak bunuh lempak dalam laut tak mati. Nak tengok dia ada hidup balik jalan macam biasa kat kampung. Tahu atas gunung, hidup lagi, hidup jalan macam kat kampung. Ini tak ada apa. Dah kali dia sendiri beritahu kalau nak bunuh aku, hangpa tak boleh bunuh. Ada satu je jalan lagi. Apa dia? Kumpul semua masyarakat di kampung. Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Kumpul semua masyarakat, kemudian ikat aku di pokok, panah aku, dan kalau nak panah kena sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini. Baru kamu boleh panah aku. Kalau tak sebut yang tu, panah tak ada apa. Jadi depa pun sebut, depa sendiri sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini. Cuk, mati. Masuk habis semua agama wali tersebut ataupun nabi tadi. Masuk apa ni, Islam lah maksudnya. Dan akhirnya jadi masalah pada waktu tersebut. Raja jadi bimbang, korek lubang. Siapa yang beriman dengan agama budak tersebut masuk dalam api. Maka ramai pakat terjun dalam api waktu tu. Terjun dalam api kerana dah dipaksa untuk terjun. Tinggallah ada seorang budak dengan ibunya yang dipaksa terjun. Dan waktu ibunya teragak-agak nak terjun kerana bimbang dengan anak dia, maka anak dia bagi tahu, kata ibu jangan bimbang, kerana yang dilihat di depan ni sebenarnya nampak di depan mata ni api, tapi sebaliknya adalah syurga Allah Ta'ala. Maka dia pun terjun waktu tersebut. Ini dipanggil Tiflu Ukhdud. Ini cerita dia dalam peristiwa tersebut. Jadi kampung tu jadi kampung wali-wali habis semua. Kampung wali-wali semua. Budak bercakap, budak kecil jadi wali besar. Kerana didikan daripada seorang Nabi Allah Ta'ala tadi yang wafat. Dan budak tadi berkelebihan. Maka kerana apa ni? Kerana gurunya, kerana barakah gurunya. Dan kemudian ada lagi cerita berkenaan dengan seorang budak duduk dengan mak dia. Ada hadis, budak duduk dengan mak dia tengah duduk menyusu. Kemudian lalu seorang lelaki yang gagah naik kuda. Maka mak dia pun doa, ya Allah jadikan anak aku seperti lelaki yang gagah ni. Maka budak tu lepaskan susu anak mak dia, kemudian dia kata, ya Allah jangan jadikan aku macam dia. Terkejut mak dia, woi bercakap. Jangan jadikan aku macam kawan tu. Lepas tu isap susu balik. Lepas tu duduk Ustaz tengok ada seorang perempuan penzina yang dituduh berzina, perempuan hamba, dipukul, dibaling batu, orang pakai hina perempuan tu. Maka mak dia pun doa, jangan jadikan anak aku macam perempuan tersebut ya Allah. Maka budak tadi lepas susu mak dia, tengok budak perempuan tu, mak dia kata, budak tu kata, ya Allah jadikan aku macam dia. Isap susu balik. Mak dia kata, kenapa macam tu? Maka mak anak ni pun bagi tahu, kata kerana yang pertama tadi itu orang yang sombong. Itu orang yang bukan dekat dengan Allah Ta'ala. Manakala yang kedua yang dituduh penzina, dia bukan berzina pun, dia dituduh oleh Allah, dituduh oleh orang ramai. Sebaliknya dia adalah perempuan yang salihah. Maka sebab tu aku minta untuk jadi seperti dia. Ini budak yang boleh cakap juga. Waktu ketika mana masih kecil. Tamam. Namanya Masyitah, yang apa ni, anak Masyitah. Itu antara. Dan satu lagi Mubarak Yamamah. Ada satu lagi namanya Mubarak Yamamah, ni yang terakhir. Mubarak Yamamah ini pada zaman Nabi SAW dipanggil Mubarak Al-Yamamah. Cerita dia macam mana Mubarak Yamamah? Mubarak Yamamah ni kisah dia dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah daripada Mu'ayqib Al-Yamani. Kata beliau, hajajtu hajjatal wada' fadakhaltu daran bi Makkah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu minhu ajaban. Kata Mu'ayqib Al-Yamani, saya pergi ke waktu ketika haji wada', dalam satu rumah Rasulullah berada dalam rumah tersebut, saya masuk dan saya melihat peristiwa yang ajaib. Ja'ahu rajulun min ahli al-Yamamah bi ghulamin yawma wulid. Datang seorang lelaki daripada ahli al-Yamamah bertemu dengan Rasulullah bersama dengan anaknya yang baru dilahirkan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu man ana? Rasulullah tanya kepada budak yang baru beranak tu,
wahai anak, aku siapa? Maka budak tadi menjawab, anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak ni bercakap. Dan budak tadi selepas bercakap, tak bercakap terus sampai mati. Dia bercakap hari itu ya. Maka dia dipanggil Mubarak al-Yamamah. Maka Nabi doakan dia, sadaqta barakallah. Bila disebut anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, sadaqta barakallahu fik. Kamu benar, barakallahu fik. Sebab doa Nabi barakallahu fik tadi, budak tadi disebutkan, summa innal ghulama lam yatakallam ba'da dhalika hatta shabba. Sampai tua tak cakap. Mulut dia diam, senyap. Nah, dan memang Allah berkati dia betul. Jadi mulut dia tak akan bercakap benda yang sia-sia. Sebabkan kerana Nabi doakan beliau, fakunna nusammihi mubarakal yamamah. Maka kami, kata Sayyidina Mu'aiqib, kami menamakan beliau dengan nama Mubarak al-Yamamah. Mubarak Yamamah. Tamam. Sayyidina Mu'aiqib ni siapa dia? Tu yang pegang cincin Nabi tu. Sayyidina Mu'aiqib dia yang meriwayatkan hadis ni. Beliau yang berada dalam majlis tersebut. Dia pemegang cincin Nabi SAW yang terjatuh ke dalam telaga Aris. Sayyidina Mu'aiqib al-Yamani. Beliau orang Yaman. Tamam. Allah. Dan ada riwayat lagi tambahan, Nabi Nuh juga bercakap ketika kecil. Kerana mak Nabi Nuh pernah nak tinggal Nabi Nuh di dalam gua, kerana bimbang para musuh mencari Nabi Nuh pada waktu kita sebut. Waktu ibunya nak keluar, Nabi Nuh bercakap, wahai ibu, ya ummah, la taqafi alayya wa la tahzani fa inna Allaha khalaqani wa huwa yahfazuni. Wahai ibu, jangan bimbang, jangan sedih. Allah yang menjadikan aku, Allah yang akan menjaga aku. Maka ibunya patah balik, ambil balik beliau. Ini Nabi Nuh alaihissalam waktu ketika kecil. Dan Nabi Musa juga bercakap ketika kecil. Tamam? Waktu ketika kecil, kata dalam riwayat, Nabi Musa kata kepada ibunya, la taqafi wa la tahzani fa inna Allaha ma'ana. Jangan bimbang, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Ini disebutkan. Tamam. Ini antara cerita anak-anak yang boleh bercakap ketika mana masih kecil. Baik. Jadi kita berhenti sekejap rehat untuk makan dan juga kudapan pagi. Lepas ni kita akan sambung balik. Asalnya nak baca panjang lagi ni. Dia cerita panjang pula tentang budak-budak boleh bercakap tadi. Dan ada ulama tulis kitab khusus berkenaan dengan siapa yang boleh bercakap ketika kecil. Ditulis kitab khusus. Ada kitab tersebut dicetak di Al-Azhar di Mesir, di bawah cetakan Kashidah. Ada cetakan kitabnya. Dan ni pun, dalam ni pun dicerita dengan panjang lebar oleh Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Ada pandangan kata 4, ada pandangan kata 6, ada pandangan kata 11. Jadi yang banyaknya sebelah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Imam Suyuti ni ajib. Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang tidak akan yang akan berada di bawah naungan ketika tidak ada naungan hari kiamat nanti. 7 kelompok. Maka para ulama hadis bincang balik, adakah adat 7 ni khas? Mesti 7 saja kah? Kan lebih pada tu? Bukan Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar tatabbu' hadis riwayat, keluar 90 kelompok yang berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Bukan 7 saja, 90. Kita keluar kitab 90 golongan yang berada di bawah naungan Allah. Habis tu hadis 7 tu macam mana? 7 ni yang ni. Ada lagi hadis lain Nabi sebut pula. Kenapa? Karena Nabi jawami' kalim. Kalau Nabi kata 90 golongan, jenah sebut hadis tu panjang jenah. Ada waktu nak suruh kita buat kerja. Dan Imam Ibn Hajar dah tolong buat kerja tersebut, dan kita cuma nak ambil manfaat saja. Ada 90 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Cari kitab tersebut dan baca kitab tersebut, insya-Allah taala. Jadi kita akan sambung sedikit daripada perbahasan ni, kemudian baru kita akan masuk dalam kitab Idaman Hati setelah makan nanti. Kita berhenti rehat dalam 15 minit sampai, jadi dah 10 suku, 10.30 lah. 10.30 boleh masuk balik, insya-Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.